Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Farah Adila Petak Mat Zaini, bernombor matriks D2019 2091110. Saya akan membentangkan tentang rancangan pengajaran aktiviti iaitu RPA. Baik, saya akan memulakan pembentangan saya dengan RPA pertama iaitu RPA permata. Umur kanak-kanak ialah 3 hingga 4 tahun, bilangan kanak-kanak ialah 10 orang. Tema alam sekitar dan subtema tentang pencemaran sungai. Bidang pembelajaran ataupun tunjang adalah bahasa, komunikasi dan literasi awal. Tahap perkembangan yang saya pilih ialah boleh mengambil bahagian dalam perbualan dengan aktif. Pengetahuan sedia ada kanak-kanak ialah kanak-kanak mempunyai pengetahuan tentang alam sekitar. Dalam pengajaran ini, hasil pembelajaran yang akan didapati ialah kanak-kanak dapat menyatakan punca pencemaran sungai dengan tepat, menyebut kesan pencemaran sungai dengan betul, menyatakan perbuatan yang perlu dilakukan untuk mencegah pencemaran sungai dengan baik. Dalam pengajaran ini saya menggunakan video, gambar pencemaran sungai dan poster. Strategi PDP yang saya gunakan adalah pembelajaran bersepadu. Untuk set induksi, guru memulakan aktiviti pengajaran dengan menunjukkan poster pencemaran sungai di papan putih dan menyoal kanak-kanak tentang pencemaran yang kanak-kanak ketahui. Selepas itu kanak-kanak akan menjawab berdasarkan poster ataupun gambar yang telah ditunjukkan oleh guru lah. Jadi contoh soalan yang dapat digunakan adalah bolehkah kamu beritahu cikgu apa yang kamu tahu tentang pencemaran sungai. Senarai BBM di dalam set induksi ialah poster pencemaran sungai. Seterusnya ialah langkah 1, iaitu sesi bersoal jawab. Guru memulakan aktiviti seterusnya dengan menayangkan video pendek tentang pencemaran sungai. Melalui video yang ditunjukkan tu kanak-kanak akan guru akan menanyakan kepada kanak-kanak tentang pencemaran sungai yang telah ditunjuk ataupun telah ditonton, dan selepas itu kanak-kanak akan menyatakan punca yang diketahui melalui video yang ditonton. Setelah daripada itu, guru akan menerangkan tentang punca pencemaran dengan ringkas dengan bantuan gambar atas punca pencemaran supaya lebih jelas. Contoh soalan yang dapat digunakan adalah bolehkah kamu nyatakan punca pencemaran sungai yang kamu tonton. Senarai BBM yang digunakan ialah video, gambar punca pencemaran sungai. Dalam langkah 1, hasil pembelajaran yang didapati adalah hasil pembelajaran pertama. Untuk langkah kedua, kaedah yang digunakan adalah kaedah penerangan dan penceritaan. Untuk kaedah ini, guru akan menjadikan bahan pengajaran dengan menampal gambar kesan pencemaran di papan putih. Setelah guru menampal gambar tersebut, guru akan bertanya kepada kanak-kanak tentang gambar yang ditampal di papan putih. Selepas itu kanak-kanak akan menyebut perbuatan yang dilakukan berdasarkan gambar yang ditunjuk. Selepas kanak-kanak dah menyebut perbuatan tersebut, guru akan menerangkan secara ringkas tentang pencemaran sungai. Guru juga akan menceritakan tentang kesan pencemaran sungai tersebut kepada terhadap haiwan dan alam sekitar. Selepas itu, guru akan menanyakan kepada kanak-kanak tentang kesan pencemaran yang mereka ketahui. Jadi kanak-kanak dapat menceritakan jugalah kesan pencemaran yang mereka tahu, mereka lihat ataupun mereka pernah ketahui. Dan selepas itu guru akan meneruskan pengajaran dengan menyerahkan video pendek sekali lagi, dan selepas itu akan menanyakan kepada kanak-kanak tentang cara yang betul untuk menjaga sungai. Jadi selepas itu kanak-kanak akan menyatakan cara yang betul untuk menjaga sungai, contohnya macam menjaga kebersihan, membuang sampah dan sebagainya. Contoh soalan yang dapat digunakan adalah apakah kesan pencemaran sungai yang kamu ketahui, dan apakah cara untuk menjaga sungai. Senarai BBM yang digunakan ialah video pendek dan gambar kesan pencemaran sungai. Untuk langkah kedua, terdapat 2 hasil pembelajaran, iaitu hasil pembelajaran 2 dan hasil pembelajaran yang ketiga. Seterusnya saya akan meneruskan dengan langkah ketiga, iaitu aktiviti teka-teki. Untuk langkah ketiga ini, guru akan melakukan aktiviti teka-teki dengan bantuan gambar. Sekali lagi, guru akan menunjukkan gambar membuang sampah yang salah dan meminta kanak-kanak untuk meneka apakah gambar yang ditunjukkan itu salah atau tidak. Seterusnya kanak-kanak akan meneka kesalahannya pada gambar yang telah diberikan, dan guru akan meminta kanak-kanak untuk menjelaskan apa kesalahan yang mereka lihat, dan seterusnya aktiviti akan berulang dengan bertukar
dengan gambar yang betul dan gambar yang salah. Jadi contoh soalan yang dapat digunakan dalam langkah 3 ialah adakah gambar ini betul atau salah. Senarai BBM yang digunakan adalah gambar membuang sampah. Untuk penutup, kaedah yang digunakan adalah merumuskan, kaedah merumuskan. Jadi guru akan merumuskan aktiviti yang telah dilakukan dan meminta kanak-kanak untuk meluahkan perasaan mereka, dan kanak-kanak juga akan merumuskan aktiviti yang telah dijalankan. Contoh soalan yang dapat digunakan adalah apakah perasaan kamu semasa aktiviti dijalankan. Seterusnya saya akan teruskan dengan rancangan pengajaran RPA untuk KSPK yang pertama. Ini adalah RPA yang saya gunakan untuk Kit Media. Umur kanak-kanak adalah 4 tahun, tema adalah buah-buahan dan subtema buah tempatan. Bilangan kanak-kanak adalah 10 orang. Tunjang yang digunakan adalah tunjang sains dan teknologi. Standard pembelajaran yang dipilih adalah MA 2.1.1 iaitu menyebut nombor 1 hingga 10 mengikut turutan. Pengetahuan sedia ada kanak-kanak ialah kanak-kanak mengetahui beberapa nombor 1 hingga 10. Dalam pengajaran ini, hasil pembelajaran yang akan didapati ialah kanak-kanak dapat mengenal nombor 1 hingga 10 mengikut turutan dengan betul, dan kanak-kanak dapat menyebut nombor 1 hingga 10 mengikut turutan dengan tepat. Senarai BBM ataupun senarai alat bantu mengajar ialah kad nombor, kit media dan lembaran kerja. Strategi yang digunakan dalam pengajaran ini adalah pendekatan bertema. Untuk saya induksi, guru akan memulakan sesi pembelajaran dengan memaparkan poster pesta buah-buahan. Selepas daripada itu, guru akan bersoal jawab dengan kanak-kanak dengan soalan siapa pernah tahu ataupun siapa tahu pasal pesta buah-buahan, siapa pernah pergi pesta buah-buahan dan sebagainya. Jadi daripada sesi tersebut, kanak-kanak akan menceritakan pengalaman mereka, sama ada mereka pernah dengar atau pernah ikut serta dalam pesta buah-buahan. Untuk contoh soalan yang dapat digunakan dalam set induksi ialah siapakah yang pernah menyertai pesta buah. BBM yang digunakan adalah kit media dan poster. Seterusnya saya akan meneruskan dengan langkah pertama. Teknik yang digunakan adalah teknik penerangan. Untuk langkah pertama ini, guru akan memaparkan video contoh hasil buah-buahan, hasil tempatan buah-buahan, dan akan bertanyakan kepada kanak-kanak tentang buah yang mereka ketahui daripada video tersebut. Setelah kanak-kanak menceritakan buah apa yang mereka tahu dan mereka nampak, guru akan menggunakan kad nombor yang mempunyai gambar buah dan meminta kanak-kanak untuk membilang buah tersebut. Setelah daripada itu, guru akan meminta kanak-kanak menamakan buah dan bilangan buah tersebut. Guru akan mengulangi aktiviti tersebut sehingga kanak-kanak dapat menyebut nombor mengikut turutan daripada 1 hingga 10. Untuk dalam aktiviti ataupun langkah 1 ini, guru akan memastikan kanak-kanak dapat menyebut nombor dengan betul. Contoh soalan yang dapat digunakan dalam langkah 1 ialah apakah buah tempatan kegemaran kamu dan bolehkah kamu menyebut nombor ini. BBM yang digunakan ialah kad nombor, video serta kit media. Untuk langkah pertama, hasil pembelajaran yang dapat diperolehi ialah hasil pembelajaran yang pertama. Seterusnya langkah kedua, untuk langkah kedua, guru akan meminta kanak-kanak untuk bersedia dalam aktiviti menekan nombor. Guru akan memastikan kanak-kanak bersedia dahululah menumpukan segala sepenuh perhatian sebelum aktiviti dimulakan. Aktiviti ini sangat mudah kerana kanak-kanak hanya perlu memilih bilangan buah ataupun bilangan nombor yang betul pada soalan yang diberikan. Aktiviti ini akan berulang sehingga kanak-kanak dapat menjawab sehingga nombor 10. Daripada akhir sesi aktiviti ini, guru akan meminta kanak-kanak untuk menyebut nombor 1 hingga 10 dengan betul. Untuk contoh soalan yang dapat digunakan dalam langkah kedua ialah bolehkah kamu menyebut nombor 1 hingga 10. Bahan bantu mengajar yang digunakan untuk langkah kedua ialah kit media. Hasil pembelajaran yang dapat diperolehi ialah hasil pembelajaran yang kedua. Seterusnya adalah langkah ketiga. Saya menggunakan kaedah pengukuhan. Untuk langkah ketiga, guru akan meminta kanak-kanak untuk bersedia di meja masing-masing dan akan diberikan satu lembaran kerja.
Guru akan meminta kanak-kanak untuk menyelesaikan lembaran kerja dengan baik, dan apabila selesai melakukan lembaran kerja tersebut perlulah diserahkan kepada guru untuk sesi pentaksiran. Bahan bantu mengajar yang digunakan dalam langkah ketiga adalah lembaran kerja. Untuk penutup, kaedah yang digunakan adalah rumusan. Seperti biasa, guru akan merumuskan aktiviti dan pengajaran yang telah dilakukan. Guru juga akan meminta kanak-kanak untuk menyebut nombor 1 hingga 10 dengan bantuan kad nombor. Guru akan bersoal jawab dengan bersoal jawab secara ringkas tentang buah-buahan yang mereka telah pelajari dengan bilangan buah yang mereka telah pelajari. Jadi contoh soalan yang dapat digunakan di sini ialah sebutkan nombor yang telah kita pelajari hari ini dan apakah yang kita pelajari. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang rancangan pengajaran aktiviti yang ketiga. Umur ialah 4 tahun, bilangan kanak-kanak ialah 10 orang, tema ialah konsep nombor dan subtema ialah mengejar nombor. Tunjang ialah tunjang yang sama, iaitu tunjang sains dan teknologi. Standard pembelajaran ialah MA 2.1.2, iaitu mengecam dan menyebut nombor secara rawak. Pengetahuan sedia ada kanak-kanak adalah kanak-kanak telah dapat mengira sebahagian nombor 1 hingga 10. Dalam pengajaran ini, hasil pembelajaran yang dapat diperolehi ialah kanak-kanak dapat menyebut nombor 1 hingga 10 mengikut turutan dengan baik, menyebut nombor 1 hingga 10 secara rawak dengan tepat, mengecam nombor 1 hingga 10 secara rawak dengan betul. Senarai BBM yang digunakan ialah kad nombor, bakul, kad imbasan, video dan lembaran kerja. Untuk pengajaran ini, strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran mastering. Untuk set induksi, guru akan memulakan pengajaran dengan menyoal kanak-kanak tentang nombor yang diketahui. Contohnya dengan soalan, apakah nombor yang kamu ketahui, nombor berapa yang kamu tahu, macam tu. Dan selepas itu kanak-kanak akan menjawab soalan guru dan menyebut nombor yang diketahui, contohnya 1, 5, 10. Selepas itu guru akan memasangkan video pendek tentang nombor, dan seterusnya guru akan membuka topik pengajaran dan penerangan ringkas kepada kanak-kanak. Alat bantu mengajar di set induksi adalah video pendek. Seterusnya, langkah pertama, kaedah yang digunakan adalah kaedah menyusun nombor. Untuk langkah pertama, guru akan memberikan kad imbasan kepada kanak-kanak dan menerangkan tentang nombor 1 hingga 10. Seterusnya, guru akan meminta kanak-kanak itu menyusun kad imbasan secara berturut. Secara berturut maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Okey. Selepas itu kanak-kanak akan menyusun kad imbasan tersebut mengikut turutan. Selepas kanak-kanak telah berjaya menyusun kad tersebut, guru akan meminta kanak-kanak untuk menyebut kad yang telah disusun. Setelah itu, kanak-kanak akan menyebutlah nombor 1 hingga 10. Dalam kaedah ataupun langkah ini, contoh soalan yang dapat digunakan ialah, bolehkah kamu menyusun kad ini mengikut turutan? Bolehkah kamu menyebut nombor yang telah disusun? Dan hasil pembelajaran yang dapat diperolehi ialah hasil pembelajaran pertama. Alat BBM ataupun alat bantu mengajar di langkah pertama yang digunakan adalah kad imbasan. Baik, langkah kedua adalah aktiviti yang bersambung dengan langkah pertama. Kaedah yang digunakan adalah kaedah meneka nombor. Baik, apabila kanak-kanak telah berjaya menyusun nombor mengikut turutan, guru akan meminta kanak-kanak untuk bersedia dengan aktiviti seterusnya. Langkah kedua bermula apabila guru memberikan satu bekas berisi kad nombor kepada kanak-kanak, dan kanak-kanak diminta untuk memilih kad nombor di dalam bekas tersebut secara rawak. Contohnya nombor 1. Setelah kanak-kanak dah memilih nombor tersebut, guru akan meminta kanak-kanak menyebut nombor yang telah dipilih. Setelah itu aktiviti ini akan berterusan sehingga kanak-kanak habis memilih kad nombor yang terdapat di dalam bekas tersebut. Baiklah, contoh soalan yang dapat digunakan dalam langkah kedua ialah, sila bacakan nombor yang kamu telah pilih. Hasil pembelajaran yang dapat diperolehi di sini ialah hasil pembelajaran yang kedua.
Bahan batu mengajar yang digunakan dalam langkah kedua ialah kad nombor, kad imbasan dan bekas. Seterusnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga ialah kaedah pentaksiran. Dalam langkah ketiga ini, guru akan memastikan kanak-kanak berada dalam keadaan yang selesa sebelum aktiviti pentaksiran dimulakan. Dalam langkah ketiga, dengan aktiviti pentaksiran ini, guru akan memberikan satu lembaran kerja untuk kanak-kanak selesaikan. Dengan bimbingan guru, kanak-kanak akan menjawab lembaran tersebut. Setelah selesainya lembaran kerja, guru akan memastikan lembaran kerja yang dilakukan dapat dijawab dengan baik oleh kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak tidak dapat mengecam nombor lari 5 daripada lembaran kerja tersebut, aktiviti pemulihan perlulah dilakukan dengan penerangan semula dari guru. Namun begitu, sekiranya kanak-kanak dapat mengecam nombor lebih dari 5, aktiviti penggayaan perlulah dilakukan dengan memberikan lembaran kerja yang baharu. Dalam langkah ketiga, contoh soalan yang dapat digunakan adalah pekah nombor untuk soalan pertama, dan di manakah jawapan untuk soalan ini. Hasil pembelajaran yang dapat diperolehi ialah hasil pembelajaran yang ketiga. Bahan batu mengajar yang digunakan dalam langkah ketiga ialah lembaran kerja. Untuk penutup, kaedah yang digunakan adalah kaedah rumusan. Guru akan merumuskan pengajaran dengan mengulangi semula turutan nombor dan meminta kanak-kanak untuk mengikut serta dan menyebut nombor 1 hingga 10 mengikut turutan. Bahan batu mengajar yang digunakan dalam sesi penutup ialah kad imbasan. Seterusnya, RPA yang terakhir, tema ialah konsep nombor dan subtema ialah nombor dan nama nombor. Bidang pembelajaran tunjang adalah tunjang yang sama tetapi standard pembelajaran yang berbeza, iaitu MA 2.1.3 iaitu memadankan angka nombor dengan nama nombor. Pengetahuan sedia ada kanak-kanak ialah kanak-kanak telah mendapat mengira sebahagian nombor 1 hingga 10. Dalam pengajaran ini, hasil pembelajaran yang dapat diperolehi ialah kanak-kanak dapat menyebut angka 1 hingga 10 dengan tepat, menyebut nama nombor dengan 1 hingga 10 dengan betul, dan memadankan nombor dengan nama nombor dengan tepat. Senarai BBM yang digunakan dalam pengajaran ini ialah kad nombor, bekas, kad nama nombor, kad manila dan gam. Untuk pengajaran ini, strategi yang digunakan adalah belajar sambil bermain. Untuk set induksi, kaedah yang digunakan adalah kaedah bersoal jawab. Ia dimulakan dengan sesi soal jawab daripada guru. Guru akan menanyakan kepada kanak-kanak tentang nombor yang ditunjukkan menggunakan kad nombor. Contohnya, guru mengeluarkan kad nombor 3 dan guru akan menanyakan apakah nombor ini. Dan guru akan meminta kanak-kanak untuk mengira dan menyebut bilangan nombor yang ditunjukkan. Setelah kanak-kanak dah berjaya menyebut dan mengira bilangan nombor yang ditunjukkan, guru akan memberikan penerangan tentang topik pengajaran hari ini. Contoh soalan yang dapat digunakan dalam set induksi ialah, bolehkah kamu sebut nombor yang cikgu tunjuk? Alat bantu mengajar yang digunakan dalam set induksi ialah kad nombor. Untuk langkah pertama, kaedah yang digunakan adalah kaedah menyusun. Untuk aktiviti ini, guru akan memberikan satu set kad nombor 1 hingga 10 kepada kanak-kanak dan meminta kanak-kanak menyebut nombor pada kad nombor yang diberikan. Setelah itu, guru akan meminta kanak-kanak untuk menyusun kad tersebut mengikut turutan 1 hingga 10. Apabila selesai menyusun, guru akan meminta kanak-kanak menyebut nombor yang diberjaya disebut mengikut turutan. Dan kanak-kanak akan menyebut nombor pada kad nombor yang berjaya disusun. Contoh soalan yang dapat digunakan dalam langkah 1 ialah, bolehkah kamu susun kad ini? Hasil pembelajaran yang diperolehi adalah hasil pembelajaran pertama dan bahan batu mengajar yang digunakan adalah kad nombor. Seterusnya adalah langkah kedua. Kaedah yang digunakan adalah kaedah menyebut nama nombor. Guru memberikan satu bekas berisi kad nombor kepada kanak-kanak. Guru meminta kanak-kanak untuk memilih satu kad nama nombor dan pada waktu yang sama, guru akan membantu kanak-kanak menyebut kad nama nombor dengan betul. Contohnya 1, 2 macam itu. Seterusnya, guru akan meminta kanak-kanak untuk menunjukkan nombor yang disebut oleh kanak-kanak dan membimbing kanak-kanak untuk menyebut nama nombor yang telah dipilih. Kanak-kanak akan menyusun kad nama nombor pada kad nombor yang telah disusun. Guru meminta kanak-kanak untuk menyebut nama nombor yang telah disusun dengan baik.
Contoh soalan yang dapat digunakan untuk langkah kedua adalah sila ambil satu kad daripada bekas ini. Hasil pembelajaran yang boleh didapati ialah hasil pembelajaran yang kedua. Bahan batu mengajar yang digunakan adalah kad nombor dan kad nombor dan bekas. Seterusnya langkah ketiga, langkah ketiga ialah kaedah memadankan nombor dan nama nombor. Dalam kaedah langkah ketiga, guru akan memberikan arahan kepada kanak-kanak untuk ke tempat masing-masing supaya mereka bersedia untuk aktiviti seterusnya. Guru akan memberikan kanak-kanak satu keping kad manila dan 2 kebakul berisi kad nombor dan nama nombor. Sebelum aktiviti bermula, guru akan memberikan satu demonstrasi dahulu untuk memadankan nombor dan nama nombor. Yang pertamanya kanak-kanak akan memulakan aktiviti dengan melekatkan nombor terlebih dahulu, iaitu 1, 2, 3 mengikut turutan. Setelah itu, kanak-kanak akan memadankan nama nombor dengan nombor yang disusun pada kad manila tersebut. Kanak-kanak akan melekatkan dan memadankan nombor dan nama nombor sehingga penuh ruang kosong. Maksudnya di sini kanak-kanak akan melekatkan nama nombor tersebut kepada nombor yang telah dilekatkan kepada kad manila sehingga nombor 10. Setelah daripada itu, guru akan meminta kanak-kanak menayangkan hasil padanan yang berjari dilakukan di hadapan kelas. Contoh soalan yang dapat digunakan adalah, bolehkah kamu padankan nama nombor dengan nombor yang telah disusun? Hasil pembelajaran dapat didapati pada langkah ketiga adalah hasil pembelajaran yang ketiga. Bahan batu mengajar yang digunakan di sini ialah kad nombor, kad nama nombor, manila kad dan bekas. Untuk penutup, kaedah yang digunakan adalah rumusan. Seperti biasa, guru merumuskan sesi pembelajaran dengan menyebut nombor dan nama nombor yang dipelajari dan meminta kanak-kanak mengikut menyebut nombor dan nama nombor yang dipelajari. Seterusnya saya akan menayangkan skit media saya. Ini adalah kit media saya. Pada ruangan ini, guru-guru dapat memilih aktiviti di mana dahulu. Yang pertama, set induksi. Ini adalah poster untuk set induksi. Ini adalah langkah kedua, mengenal nombor. Untuk sesi ini, pengajaran akan dimulakan dengan video pendek. Seterusnya, kad imbasan yang digunakan dalam pengajaran. Di sini guru boleh memilih untuk kembali atau meneruskan kepada slide seterusnya. Baik, ini adalah slide yang seterusnya. Di sini guru dapat memastikan kanak-kanak untuk bersedia sebelum meneruskan aktiviti teka-teki. Di sini kanak-kanak perlulah memilih nombor mana yang betul. Sekiranya kanak-kanak memilih nombor yang salah, mereka tidak akan meneruskan kepada slide seterusnya lah. Kalau dia pilih yang betul, kanak-kanak akan terus kepada slide seterusnya. Di sini juga guru boleh membuat aktiviti membilang untuk memudahkan kanak-kanak untuk memilih jawapan.
Okay, di sini ialah aktiviti yang di mana guru akan meminta kanak-kanak untuk menyebut nombor 1 hingga 10 beramai-ramai. Untuk mengulangi aktiviti ini, guru boleh menekan simbol di sini dan ia akan kembali kepada jadual di sini. Sekian, terima kasih.